إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seterusnya yang saya muliakan kaum muslimin dan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya saya mengajak diri saya dan menyeru kepada semua jemaah sekalian untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah dan juga rahmatnya pada malam yang mulia ini dapat kita bersama-sama hadir ke rumah Allah dan mengisi di antara masa kita maghrib dan isyak ini dengan perkara yang bermanfaat. Antaranya ialah majlis ilmu. InsyaAllah kebiasaannya saya di sini berkongsi dengan tuan-tuan dan juga sidang penonton yang rahmati Allah adalah berkaitan dengan tajwid. Namun begitu pada malam ini saya tak bawa tajwid lah. Kita stop dulu tajwid, memandangkan orang pun tak ramai. Tajwid yang kita bincang pun seingat saya kita last berbincang bertemu hari itu pada bulan Mac. Itu pun sebenarnya perbincangan kitab Kadir Leong kita itu sudah hampir ke penghujungnya. Kira nak sampai habis dah. Berhenti tengah jalan kejap. Kemudian malam ni saya diminta untuk hadir. Jadi saya ingat tajwid ni saya hold dulu. Kita cerita benda lain sekejap dengan saya lah. Okey. Baik, insya-Allah mukminin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada malam ini perkongsian saya bersama dengan tuan-tuan adalah berdasarkan daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Insya-Allah tuan-tuan jangan risau, saya akan cuba mengikut SOP yang ditetapkan habis seawal yang mungkin. Sebab saya tengok dalam pengajian kita sepanjang PKP ini, ustaz-ustaz yang mengajar semuanya berhenti sebelum isyak, Jadi insya-Allah saya akan berhenti juga sebelum isyak. Hadis yang diriwayatkan daripada Abi Barzah, an Abi Barzah Naqlata bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi فيما أفناه وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أفقه وعن جسمه فيما أبلى. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Daripada Abu Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepada sahabat dan didengari oleh Abi Barzah ini. Apa katanya? Kata Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan berganjak kaki umat manusia ini pada hari kiamat, yaumal qiyamah. Maknanya tak berganjak ni tak bergerak, tak akan bergerak kaki manusia pada hari kiamat. Ini ceritanya Nabi cerita pada sahabat tentang peristiwa ataupun suasana yang berlaku ketika yaumul mahsyar, ketika mana orang ramai kita mula-mula akan kiamat, mati sekalian makhluk. Kemudian ditiup satu kali, yang kedua dibangunkan untuk kali keduanya, dihimpunkan di mahsyar. Jadi Nabi cerita tentang manusia
bagaimana keadaan manusia pada hari mahsyar itu. Kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki manusia ni tidak akan bergerak, takkan berganjak. Maknanya gambarannya pada hari akhirat nanti, ketika kita di mahsyar ni, kita dikumpulkan dengan sekalian manusia ataupun makhluk yang hidup di atas muka bumi ini ataupun di makhluk di tempat-tempat yang lain. Jadi dikumpulkan tu daripada manusia yang hidup pada zaman Nabi Adam AS sehinggalah manusia yang terakhir hidup sampai hari kiamat, iaitu umat Nabi Muhammad SAW. Semua kumpul dekat satu tempat namanya mahsyar. Jadi semua tunggu turn. Kita ni akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar nanti. Semua orang tunggu turn masing-masing. Kalau biasanya, kalau kita tengok, saya tak pernah biasa lagi masuk dalam mahkamah. Tapi ada kawan-kawan yang lawyer dan sebagainya, mereka kata, ataupun kawan-kawan yang saya pun jenis kawan dengan orang yang kadang-kadang nakal sikit. Jadi kawan-kawan yang biasa masuk bicara mahkamah ni katanya, kalau masuk mahkamah ni dia bukannya kita seorang. Kalau contohnya mahkamah kata kamu kena datang sekian hari untuk pembicaraan kes kamu. Bila dia datang ke mahkamah tu, bukan dia seorang dia punya kes yang dibicarakan. Ramai orang yang datang. Orang yang kita tak kenal pun yang datang pada pembicaraan kita. Yang ramai datang ni pula bukan sebab saja nak tengok kita, bukan. Dia datang sebab dia pun nak tengok kes yang lain. Ada orang daripada kes-kes yang lain. Jadi kita lebih kurang macam itulah. Seorang ni dibicarakan, selesai hakim jatuhkan hukuman, datang pula orang yang lain dibicarakan, dilihat oleh sekalian hadirin yang datang. Jadi kita pada hari kiamat lebih kurang macam tu. Lebih kurang. Dia bukan sebiji, dia lebih kurang. Maknanya kita semua ini akan dibicarakan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, disaksikan oleh sekalian manusia daripada kaum Nabi Adam sehingga kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperlihatkan seorang-seorang. Jadi umpama ni macam kita beratur lah tuan-tuan. Kita beratur tunggu turn. Umpamanya macam tu, kita tunggu turn sampai, bukan maknanya tunggu turn selesai orang ni, kita ke depan. Jadi bila kita sampai turn giliran kita untuk dibicarakan, maka Allah Ta'ala akan menentukan ke manakah nasib kita. Sama ada kita ini duduk di dalam syurga ataupun di sebaliknya, iaitu neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tetapkan macam tu. Jadi sebelum Allah Ta'ala nak tentukan arah kita, nasib kita nanti di mana, itu yang dimakna yang dimasukkan oleh Nabi ni. Sebelum kita nak bergerak untuk pergi ke tempat yang Allah Ta'ala tetapkan itu, kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Nabi, hatta yus'ala an umri. Kata Nabi, sebelum dia berganjak akan ditanya beberapa soalan. Yang pertama, an umri. Ditanya tentang umri. Umri ni apa? Maknanya umurnya. Ditanya tentang umur dia. Apa yang ditanya tentang umurnya? Kita semua ada umur. Ada yang tua, ada yang muda. Saya 20 lebih. Tuan-tuan ada yang 30 lebih, ada 40 lebih, ada 50 lebih, 60 lebih, 70 lebih, 90 lebih. Ada juga. Jadi kita semua ada umur masing-masing. Jadi Allah Ta'ala tanya tentang umur kita tu. Apa yang ditanya? Fima afna. Dengan apa dia guna umurnya, dengan apa dia habiskan umurnya. Ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita tentang umur, apa yang kita habiskan sepanjang umur kita Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala tanya nanti, kemana kamu hidup? Kamu hidup hari tu aku bagi 93 tahun, 94 tahun. Kemana kamu hidup? Kamu buat apa? Aku jadi PM kali kedua. Contoh itu antara contoh. Apa yuk kamu buat sepanjang umur kamu 30 tahun? Aku bersembahyang, datang masjid, dengar kuliah maghrib. Apa lagi? Aku bersedekah. Macam-macam ditanya. Antara ditanya tentang umur kita, apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan. Namun begitu, tentang umur ini, dalam hadis ini sebenarnya dia nak bagi tahu kita umur kita ini kemanakah yang kita kerjakan, apa yang kita habiskan. Jadi kebanyakan orang kadang-kadang umur yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang itu kadang-kadang membuatkan dia jadi lupa kepada Allah. Ini kadang bahaya juga. Umur sebenarnya setiap orang ditentukan oleh Allah di mahfuz. Di Lauh Mahfuz Allah Ta'ala tetapkan seseorang hamba Allah itu
berapa kadar umurnya dia hidup di atas bumi Allah itu. Jadi setiap orang ada kadar umur yang telah ditetapkan. Cumanya setiap orang tu kadang-kadang bila dia ditetapkan umurnya, dikurniakan umur yang panjang dan sebagainya, kadang-kadang dia cepat lupa apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala bagi umur pada aku ni untuk apa. Itu kadang-kadang saya, kalau tuan-tuan biasa dengar lah, kalau saya ni orang buta, biasa dengar kalau orang-orang buta ni dia marah, tak padan dengan tua, dah tua tak sedar diri. Itu ayat apa itu? Dia khabar macam tu, dia bukan marah, dia nak bagi tahu apa yang kita buat. Kadang-kadang orang bila umur yang dia ada walaupun panjang, dia tak sedar diri. Seolah-olah dia tak tahu apa tujuannya umur yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia tu, dia tak tahu. Kemana hala awak nak bawa ni? Kemana hala tuju yang nak pergi dengan umur yang panjang ni, nak buat apa sebenarnya? Kadang-kadang orang tak sedar apa tujuan umurnya dikurniakan kepadanya. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sentiasa menyoal kepada kita tentang apa yang kita lakukan dengan kehidupan kita. Antaranya dalam Quran surah Al-Fatir kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah kurniakan kepada kamu umur dan kami lanjutkan umur kamu. Dah bagi umur, bagi pula panjang umur. Supaya apa? Fihi man tadhakkar. Untuk masa kamu ambil umur kamu itu supaya kamu fikir betul-betul. Sebenarnya tujuan aku bagi umur pada kamu ni untuk apa? Untuk berfoya-foya semata-mata ataupun mengabdikan diri kamu pada aku. Itu sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh kita fikir. Baik. Selain daripada itu, Nabi SAW pula ada sebut tentang kadar umur. Ini Nabi selalu cerita. Biasa tuan-tuan dengar kan, ramai ustaz-ustaz cerita pasal hadis yang mana Nabi SAW memberitahu kepada kita bahawasanya umat Nabi Muhammad SAW ni di kadar hidupnya tak lama sangat, lebih kurang daripada 60 ke 70. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata Nabi, man atat alaihi situna sanatan faqad a'dzarallahu ilaihi fil umur. Sesiapa yang sampai usianya 60 tahun, kata Nabi, maka Allah tidak akan menerima alasan disebabkan umurnya. Sebab nanti dekat akhirat nanti, ketika soalan ini ditanya kepada umat manusia tentang umur dia, apa yang dia habiskan, ada setengah orang dia jawablah sekian-sekian. Dia kata, saya ni dulu kat dunia dulu macam-macam saya buat, apa jahat pun saya buat. Kadang-kadang dekat akhirat dia ada berlaku macam tu. Kemudian Allah Ta'ala kata, bukankah umur yang aku bagi pada kamu itu untuk kamu menghabiskan masa kamu dengan mengabdikan diri pada aku? Jadi kadang-kadang bila Allah Ta'ala tanya macam tu, sebahagian daripada orang-orang yang tak dapat menjawab, dia menjawab dengan jawapan, dia kata, umur aku hidup waktu itu korang, kau bagi aku korang ya Allah. Sepatutnya jangan bagi 90, bagilah 110. Ni bagi 90, tak cukup aku nak beribadah, tak cukup. Kata, aku tak dah nak beribadah. Contoh kata macam tu. Jadi kata Nabi SAW berdasarkan hadis itu tadi, Nabi kata bila sampai 60 tahun, misalnya mati seorang itu setelah umurnya 60 tahun, kemudian dipersoalkan tentang umurnya akhirat nanti, dibagi alasan gitu. Katanya, dia bagi tahu gitu, saya ni tak dan lah hidup saya sikat sangat, 60 tak dan nak masjid, harta pencen udah 60. Awak pencen dulu orang tawarkan 55, ayah tak nak ambil 55 pasal anak sekolah. Ayah pun ambil lah umur 60. Dah ambil 60, udah terkerap tengah jalan, mati pula. Tak dan nak pergi masjid. Hari pencen mati. Ayah hari pencen mati, ustaz oi. Hari pencen baru nak mati. Tak dan baru berniat lah hati. Lepas pencen ni nak pergi masjid, nak semayang 5 waktu. Tiba-tiba hari pencen tak gambar dengan paskat. Sikit tak gambar dengan paskat. Balik aksiden, mati tu. Contoh. Jadi tak dan nak buat ibadah. Sudahnya esok bila Allah Ta'ala tanya tentang umur, tak dan lah ayah nak semayang masjid pun tak dan. Pasalnya keluar-keluar pejabat udah berdentung. Dia tak boleh. Allah Ta'ala kata tak boleh bagi alasan begitu.
Bila sampainya umurnya, Allah Ta'ala bagi pada setiap orang itu lain-lain gaya umurnya, Allah Ta'ala tak terima dengan alasan yang kononnya kita ini tak cukup umur yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tak boleh, tak terima Allah Ta'ala dengan alasan macam tu. Kemudian ketika Nabi SAW itu didatangi oleh seorang lelaki. Ini cerita dalam tentang umur ni. Satu hari juga, ada satu ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang lelaki. Lalu lelaki itu bertanya kepada baginda, siapakah manusia yang paling baik? Kata lelaki tersebut kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab apa? Rasulullah kata, orang yang paling baik adalah man tala umuruhu wa hasna amalu. Orang yang bila mana umurnya diberikan panjang, umurnya lanjut, umurnya panjang, kata Nabi, kemudian amalannya pun baik. Ini Nabi kata ni. Ketika orang tanya, siapa orang yang paling baik? Kata Nabi SAW, orang yang paling baik adalah orang yang panjang umur. Dan orang yang panjang umur itu baik amalannya. Jadi kita ni lagi berumur, kita ini kena lagi banyak amalan baik. Dia bukan lagi berumur kita lagi banyak amalan tak baik. Itu yang tak patut tu. Kita cara nak menggunakan umur yang Allah Ta'ala berikan pada kita ni adalah lagi meningkat usia kita, lagi kurang kita punya lara. Bukanlah kita ni orang kata saya nak galakkan untuk buat lara, tak. Maksudnya setiap orang itu pasti dia ada dia punya nakal-nakalnya. Saya ni walaupun ustaz di depan ni, saya pun memiliki juga sifat kenakalan. Ada kenakalan tentu. Jadi cara untuk kita memanfaatkan umur kita yang Allah Ta'ala bagi ni, bila umur kita ni lagi meningkat, lagi kurang kita punya lara. Buat benda tak baik tu jangan dibuat dah. Makin ditinggalkan, malah mendekatkan diri lagi kepada perkara-perkara yang baik. Kemudian setelah Allah Ta'ala tanya kepada manusia di akhirat nanti tentang umur dia, apa yang dia gunakan, ke mana dia habiskan, Allah Ta'ala tanya soalan yang kedua, wa an ilmihi. Ditanya pula tentang ilmu dia. Setiap orang ada ilmu, dia belajar daripada sekolah. Dah habis sekolah masuk universiti, ada setengah tak universiti dia, tapi dia pernah belajar. Setiap orang di dunia ni walaupun tak sekolah sekalipun, dia pasti akan menuntut ilmu. Walaupun secara langsung ataupun tidak langsung, semua kita ni akan ada belajar. Dan bila kita belajar dah pastinya kita akan ada ilmu. Bila ada ilmu, Allah Ta'ala tanya tak tentang ilmu? Allah Ta'ala tanya tentang ilmu apa dia? Fima amila fi. Bila ada ilmu, Allah Ta'ala tanya pula untuk apa ia melakukannya. Dengan ilmu yang dia dapat, apa dia gunakan, apa yang dia amalkan. Adakah ilmu yang dia dapat itu disebarkan untuk mendapat manfaat kepada sekalian manusia, ataupun sebaliknya dia gunakan ilmu tersebut untuk menjauhkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mendekatkan dirinya kepada maksiat. Adakah begitu? Jadi soalan ini ditanya kepada kita, adakah ilmu yang kita guna itu kita memberi manfaat kepada orang lain ataupun untuk diri kita sendiri, ataupun sebaliknya. Tadi kita dengar khutbah Jumaat tentang dosa jariah, dibaca oleh khatib. Idza matal insan, bila mati manusia, orang insan itu, in qata'a amaluhu illa min thalath. Bila mati seorang manusia itu, semuanya terputus, illa min thalath, kecuali 3 perkara. Antara 3 perkara itu ialah apa? Sedekatan jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksudkan ilmu bermanfaat itu macam mana? Ilmu yang baik itu diajarkan, lalu orang ikut ilmunya. Depan saya ni tuan-tuan, walaupun tuan-tuan mungkin sebahagiannya bukan tenaga pengajar, saya mungkinlah ustaz, tenaga pengajar.
mengajar sekolah dan sebagainya. Mungkin depan saya ada juga cikgu, lecturer dan sebagainya, tenaga pengajar. Ada juga tuan-tuan yang bukan tenaga pengajar. Meskipun begitu, walaupun tuan-tuan ada sebahagiannya bukan salah seorang daripada tenaga pengajar, tapi tuan-tuan ada kemahiran masing-masing. Ada hebatnya kita, kelebihan kita yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni masing-masing. Jadi kelebihan kita itu, jika kita ajarkan kepada orang lain, lalu orang lain menggunakan apa yang diajarkan oleh kita itu ke arah perkara yang baik, maka itu dinamakan ilmu yang bermanfaat. Sekiranya seseorang itu bila mati, tidak ada yang boleh dia gunakan di atas muka bumi ini, antaranya ialah ilmu manfaat sahaja. Selain daripada sedekah jariah, ilmu manfaat juga akan membantu dia di akhirat nanti. Sebab tu kita kalau boleh, kita kena memanfaatkan ilmu kita tu. Walaupun kita tak ada banyak benda, tapi kalau boleh kita ajar juga. At least sekurang-kurangnya kita ajarkan pada ahlu tu apa? Ahli keluarga kita. Ajarkan. Sebab satu cerita, Imam Al-Baghdadi, kalau tak silap saya, dia ni orang alim. Imam Al-Baghdadi, dia orang alim. Bila dia ni alim, dia belajar dengan seorang guru dia. Guru dia tengok dia ni alim. Anak murid aku ni dah pandai. Kali kan dah boleh jadi tukang ganti lah. Dah boleh ganti aku mengajar, dah juga boleh mengajar di tempat lain. Macam tu Imam Al-Baghdadi, guru dia tengok dia dah macam tu. Lalu guru dia menyuruh dia mengajar Imam Al-Baghdadi ni supaya mula berkuliah. Maknanya start dah mengajar. Sebab guru dia tengok dia dah berkemampuan untuk mengajar, tapi dia tak nak mengajar. Ini cerita Imam Al-Baghdadi, dia tak nak mengajar. Sebab apa? Dia rasa diri dia tu serba kekurangan. Awak nak mengajar ni tak berapa reti, cakap lepek contoh. Dia nak mengajar ni, dia rasa nak mengajar macam mana. Satu lagi belajar pun bidang ni, bidang ni bukan semua orang suka. Kadang-kadang kita terfikir macam tu kan. Begitu Imam Al-Baghdadi, dia fikir macam tu. Dia tak nak mengajar. Dia kata, saya ni kurang banyak, nak mengajar-ngajar ni belum sampai tahap ni. Satu hari bila dia tidur, dia mimpi berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Dia mimpi jumpa Nabi. Lalu Nabi pesan dalam mimpi tu, Nabi kata, kamu tu mulalah mengajar. Nabi suruh dia mengajar. Kemudian setelah mimpi itu berlalu, dia sedar daripada tidur. Esoknya dia pergi jumpa guru dia balik. Dia kata pada guru dia, wahai guru, betul lah, aku ni sebenarnya dah mampu boleh mengajar. Sebab aku mimpi Nabi SAW itu datang dalam mimpi aku, suruh aku mengajar, kata aku ni boleh mengajar. Apa kata guru dia? Itulah kamu, aku dah kabur awal-awal, kamu tak percaya. Sampai Nabi datang dalam mimpi, baru kamu nak percaya. Itu maknanya kita ni kadang-kadang ada ilmu walaupun sedikit, kalau boleh kita sebarkan. Walaupun kita rasa Allah, apalah sangat yang kita ada tu, sebenarnya apa yang ada sangat tu walaupun sedikit, kita bagi pada orang, sebenarnya besar dia punya kelebihan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bagi ilmu tu dapat walau sikit pun jadilah, bagi pada orang, jangan tak bagi langsung. Sebab itulah merupakan saham yang akan bantu kita bawa ke akhirat nanti. Ilmu yang bermanfaat. Namun sebaliknya, ada kadang-kadang orang yang silap menggunakan ilmu. Tak dinafikan ilmu yang dia ada, disalahgunakan, digunakan untuk maksiat ke jalan Allah, dilakukan ilmunya ke atas penipuan dan sebagainya. Namun perkara begitu tidak wajar dan tidak boleh dilakukan. Itu yang tak boleh tu. Sebab kalau ilmu yang kita guna tu ke arah yang tidak baik, maka akan mendatangkan bahaya kepada diri kita. Bukan sahaja di dunia, mungkin di dunia kita terlepas, tetapi di akhirat dah tentu kena punya. Kemudian setelah ditanya kepada manusia tentang ilmunya, bagaimana ia guna ataupun amalkannya, ditanya pula yang ketiga oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wa'an malihi. Dia tanya tentang harta dia. Tanya tentang harta untuk apa? Min aina tasawwa. Daripada mana dia dapatkan harta kita? Disoal oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dari mana kita dapat.
Adakah kita mencurinya, ataupun kita meminta pada orang lain, ataupun kita mencari dengan cara rezeki yang halal. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang harta. Kemudian bukan sekadar itu saja tentang harta Allah Ta'ala tanya lagi, wa fima afqa. Kemana pula harta yang dah cari? Allah Ta'ala tanya dulu. Dapat harta, kamu dapat dari mana? Mana kamu dapat? Dah dapat, guna apa? Untuk apa kamu guna harta yang dapat tu buat apa? Berjoli ke apa ke? Allah Ta'ala tanya pula. Bukan saja kamu dapat daripada mana? Saya dapat daripada tabung masjid. Waktu dia tak bukan gitu dia tanya pula. Dapat daripada tabung masjid buat apa? Saya pergilah beli barang dalam masjid ni, baiki. Dia macam tu. Dia tanya tentang harta, kemudian dia tanya pula tentang apa yang digunakan daripada harta. Harta ni tuan-tuan merupakan satu ujian yang sangat besar untuk umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi sendiri cakap, Nabi kata, umat aku ni dia akan ditimpa dengan ujian, bermacam-macam ujian, dan antara ujian yang paling besar, kata Nabi, ujian dengan harta. Sebab harta ni tuan-tuan, disebabkan harta ni lah kadang-kadang orang boleh salah guna ilmu tadi. Kita ada ilmu, orang boleh salah guna ilmu disebab nak dapat harta. Dan disebabkan harta ni juga kadang-kadang orang menyalahgunakan umur yang diberikan kepadanya. Sebab itu hari ni kadang-kadang kita tengok, kita perhati juga orang kadang-kadang umurnya, kalau kita tengok dah lanjut usia, tapi disebabkan hartanya, rupa gaya hidupnya tak macam orang yang tua. Dia buat style muda tu. Dia tak kisahlah, kita ni biasalah tuan-tuan, kita boleh lah orang kata nampak wajah muda kan, jangan nampak no. Macam saya ni, kalau dah tahu umur 20 lebih buat gaya tua, memang tak boleh lah tuan-tuan pun. Kalau dah tua pada saya, takkan nak tunjuk kita dah tua kan. Ada kadang-kadang tu kita nak bergaya juga, tapi bergaya biar kena. Dia jangan udah 70 pakai slow legging. Bapak ketatnya. Masalahnya bukan ketat, dia dah jadi longgar. Orang pakai slow legging jadi ketat, dia pakai slow legging jadi longgar. Pasal apa? Tulang dia tinggal, dagingnya udah tak mandang, udah kecut. Itu maknanya bergaya tak sedar diri. Itu tak dibenarkan. Sebab itu saya kata tadi, disebabkan harta ni kadang-kadang orang yang umurnya lanjut boleh salah guna dengan umurnya. Orang yang ada ilmu, pandai ilmunya, tapi digunakan ke arah cara yang salah. Itu. Kemudian yang seterusnya, selepas ditanya tentang hartanya, bagaimana dia dapat, kemudian digunakan untuk apa, ditanya pula soalan yang keempat, wa'an jismih. Ditanya tentang tubuh badannya. Ditanya tubuh badan untuk apa? Fima ablah. Bagaimana digunakannya. Tubuh badan yang Allah Ta'ala kurnia pada kita ini, kemana kita gunakan? Adakah kita guna ke arah yang tidak baik, ataupun kita menggunakan ke jalan yang baik? Sebab itu Nabi SAW dalam hadis, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Antaranya sihat sebelum sakit. Sihat sebelum datangnya sakit. Ini saya cerita pasal pengalaman saya pergi haji tahun lepas. Jadi ceritanya rezeki pergi haji tahun lepas. Kalau pergi tahun ni dapat tumpah nunggu kan 2021. Cerita saya pergi haji tahun lepas. Saya kesian tengok sebahagian makcik-makcik yang tua. Dia mungkin kadang-kadang umurnya tak adalah tua sangat, mungkin 50-an ataupun baru masuk 60-an. Tak adalah tua sangat, tapi kemampuan dia untuk berjalan jauh dah kurang. Memang dah kurang. Orang dah tak ada dah. Pakai kursi roda, wheelchair pakai. Datang pula seorang. Kalau datang dengan mahram tu cerita lain. Datang seorang. Bila datang seorang, nak tak nak siapa yang kena puasa? Tak orang tabung haji,
orang satu bilik dengan dia. Tak kisahlah kita di Mekah ni memang kita digalakkan buat amal baik, kita tolong makcik tu. Tapi satu ketika saya melihat seorang makcik ni, dia datang, dia dari Kelantan. Dia kecek Kelantan lah, Allah makcik ni lah. Dia cakap dia daripada Kelantan. Saya tengok pernah sembang dengan dia. Saya sembang ni pun sebab apa? Saya tengok pada satu malam, saya ni bawa balik pada Masjidil Haram ni, Masjidil Haram dengan tempat rumah saya punya maktab hotel tu 1.3 km pergi saja, balik 2.6 km. Koroi pergi duduk Mekah tu jalan kaki. Jadi saya balik daripada sembahyang Isyak, saya tengok dia teroyak dekat lobi hotel dengan kursi wheelchair je. Saya kata, "Cik, kenapa nangis?" Kan? Kemudian dia kata, "Tadi ni makcik ni mari seorang," kata dia. Dia kata, "Saya makcik ni mari seorang." "Oh iya ke? Habis tu yang nangis mari seorang ni kenapa?" Saya tanya macam tu. Dia kata nangis tu bukan sebab mari seorang, nangis tu sebab tak ada siapa nak tolong bawa pergi tawaf. Saya kata bukan ke tabung haji dah berjanji, dia punya kru-kru kat sana tu nak bawakan makcik apa semua orang yang tak mampu ni, dia menolakkan. Katanya memanglah. Dia kata pagi, saya tunggu pagi sampai ke malam dia tak tolak saya lagi. Teroyak makcik tu. Saya cerita ni bukan nak buruk kata bagi tak. Saya cerita dia tu teriak kan. Sudahnya elok saya sembang dengan dia tu, datang Tuan Haji. "Oh Allah makcik, minta maaf lah. Saya duk uruskan tolak orang ni dulu. Saya ni daripada pagi lagi tak rehat lagi. Duk tolak orang tu, balik tolak pula orang ni. Balik tolak orang ni." Orang Tuan Haji kata. Kemudian dia pun pergi. Saya tengok, saya terfikir, betul lah, haji ini hanya untuk orang yang berkemampuan. Berkemampuan itu bukan maksudnya berkemampuan dari segi reta duitnya, tapi berkemampuan dengan jismi, dengan anggota badannya. Sehatnya dia tu, masa itulah patutnya dia kena pergi buat haji. Satu cerita benar berlaku di kampung mertua saya. Seorang lelaki ni, dia Allah ni dia kontraktor. Kontraktor ni biasalah dia bisnes kan, kadang-kadang dia turun, kadang-kadang dia naik. Ketika zaman kemuncak kenaikan dia kira zaman tu projek banyak berimbun lah. Dia kata saya masa berimbun tu, saya guna setiap kali dapat je duit ni, sama ada saya suruh, saya support orang kampung ni, ada sebahagian tak mampu pergi umrah saya support, ataupun saya sendiri pergi umrah. Nak jadi cerita sekarang ni, dia punya tender tu dah kurang. Maknanya projek dah kurang dapat, bisnes tak apa nak cantik. Saya kata macam mana perasaan sekarang ni? Sajalah saya buat sembang kan. Macam mana perasaan sekarang ni? Rasa macam terkesan. Kata terkesan tu terkesan juga, tapi terkesan tak terlampau terkesan. Kata. Saya kata macam mana pula terkesan tak terlampau terkesan? Kata saya ni ustaz, puas hati ni sebenarnya. Walaupun saya sekarang dah tak mewah macam dulu, tapi dulu masa saya mewah, saya ada reta, badan saya sihat, Mekah tu saya dah pergi dah. Buat ibadat ni saya pergi dah, buat haji ni. Alhamdulillah. Nak jadi cerita, bila saya jatuh ni saya pun sakit. Jadi nak pergi haji tu saya dah tak fikir dah. Maksudnya saya tak perlu risau dah. Sebab apa? Saya dah selesaikan dia seketika saya masih sihat dan mempunyai reta. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengah sihat ni, ada duit pergi. Ni saya pesan. Sihat, ada duit. Ada setengah orang dia tengah sihat ni duit tak ada, betul? Dia cari sampai tua baru cukup duitnya. Itu cerita lain. Ini ceritanya dia memang dah sihat, duit pula ada. Jangan dikemut-kemutkan. Go pergi ke haji umrah. Sebab kesian tengok yang tak mampu ni, bila sampai sana teriak. Saya tengok Allah, sian makcik tu. Dia datang seorang-seorang, anaknya tak ada. Dia mungkin, saya rasa dia ni orang getah kot. Dia orang Norih, orang kerja Norih ni, orang susah lah, kira nak jumpa duit tu payah. Jadi bila dah dapat duit yang banyak ni, ketika umur dia dah lanjut usia, dia pun dah tak sihat, baru duit dia cukup, dapat turn pergi ke haji. Pergi haji seorang-seorang, tak ada siapa nolongnya, nangis dia. Itu sebuah sedikit cerita tentang pengalaman saya pergi haji. Jadi badan kita ni, sebagaimana yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kata, kita gunakan ketika kita sihat itu sebelum datangnya sakit pada kita. Kemudian sihat pula,
kita gunakan biar banyak ibadat. Jangan kita tengah sihat ni berfoya-foya ataupun sibuk dengan kerja duniawi kita. Bila dah sakit baru nak teringat buat ibadat. Masa tu tak guna dah. Semayang pun dah atas ni, atas katil. Satu cerita di hospital. Pakcik ni masa sihat ni dia aktif lah. Bila dia sakit, dia masuk hospital, lumpuh badan. Jadi hospital ni kadang-kadang dia, nurse ni bagi tahu lah, kalau pakcik nak semayang, pakcik tak mampu duduk, pakcik tak boleh semayang berdiri, duduk. Kalau tak boleh duduk, kata nurse, boleh baring. Kalau baring pun dah susah nak angkat tangan semua, pakailah isyarat mata. Jadi dia pun pakai mata. Masa dia datang, masa dia nak semayang, dia semayang pakai mata. Orang semayang pakai mata ni bila dia berdiri dia celik lah kan. Bila dia sujud dia pejam. Lepas tu kan bila dia bangun dia buka balik mata dia. Ketika dia semayang tu datang nurse India nak buat check up lah. Yang dia tengah semayang, orang semayang baring pakai mata je. Celik buka. Nurse kata, "Hey, apa tegir-tegir ni?" Nurse tu ingat pakcik tu nak melawan dia. Rupanya dia bukan melawan, dia tengah semayang. Nurse salah anggap, tengok dia tu ingat nak mati pun. Bukan nak mati, rupa tengah semayang. Degil, pejam. Rupanya semayang. Rokok, sujud. Bangun dulu terus sujud balik. Pejam celik. Nurse India ingat dia tu tengah nak melawan ataupun nak mati. Tu yang degil kan. Ingatkan dia mati, rupa bukan mati. Dia rupa tengah semayang. Bila kita tak sihat, susah ke situ lah. Semayang pun tak boleh dengan cara yang sempurna. Itulah 4 perkara yang Nabi SAW ceritakan pada sahabat bagaimana suasana di akhirat nanti sebelum kita ini pergi menentukan nasib kita sama ada syurga atau neraka. Ditanya 4 perkara ni. Sekiranya 4 perkara ini dah selesai ditanya dan selesai dijawab, barulah Allah Ta'ala izinkan kita gerak ke destinasi seterusnya. Kemudian soalan ni juga, 4 soalan ni tuan-tuan, semua akan ditanya. Tak kisah saya ke, tuan-tuan ke, semua orang. Ini soalan wajib yang ditanya di akhirat nanti. Tajuk kita hari ni, saya baru nak cerita tajuk. Pada awal tadi cerita tajuk. Tajuk kita malam ni, soalan yang mesti dijawab. Ini soalannya. Dia tanya apa yang jawab, apa yang perlu kita jawab berdasarkan apa yang telah ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua kena jawab. Tapi itulah masalahnya tuan-tuan di akhirat nanti. Yang jawab bukan mulut kita. Dia bukan macam kita punya mahkamah dunia ni. Mahkamah dunia ni yang jawab mulut kita. Bukan sekadar kita yang jawab. Orang pun ada orang lain pun kena jawab. Siapa? Peguam bukan dalam tolong jawab untuk kita. Lepas tu kita tengok cerita Piramli tu, anak bapak tu, bila Piramli balik, dia tengok rumah dia jadi court. Mr. Secretary pula jadi peguam bela. Cik Normah. Daripada siapakah Cik Normah menerima cek ini? Daripada Cik Harun bin Mahfiz slow sikit. Tu. Ada orang tolong ceritakan. Itu mahkamah di dunia. Mahkamah akhirat, kita ditanya, kita kena jawab. Jawab pula bukan di mulut kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu kema tutup mulut-mulut koma, kata Allah Ta'ala. Wa tukallimuna aydihim. Berkatalah katalah apa, tangan-tangan kamu tu bercakap dengan kamu. Wa tukallimuna aydihim. Tangan ni yang bercakap kepada Allah Ta'ala. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki pula jadi saksi kepada apa yang kita lakukan. Itu masalahnya. Kalau kita nak ngecek depan Allah Ta'ala, sorry to say, tak boleh tuan-tuan. Pasalnya mulut tak boleh bercakap. Yang boleh bercakap tangan dengan anggota badan kita. Sebab itu bahayanya ke akhirat nanti. Dia bahaya dengan apa? Bahaya kalau kita itu salah menggunakan anggota badan kita ni.
salah guna umur kita ni, salah guna ilmu kita, salah guna harta kita. Bila salah perkara-perkara yang kita gunakan ini, di akhirat esok takut dia tak bela kita. Dia tak bela kita. Akhirnya dia yang coverkan segala apa yang kita buat. Kalau dia bela tak apa. Oh, dia bagus. Datang masjid awal, buka lampu, buka ni, belum siap datang dia dah buka lampu dah. Belum azan, belum masuk waktu dia dah azan dah. Nak ceritanya baik. Kalau kabur apa tak apa. Ini dia cerita pada kita. Ini dulu curi tabung masjid, curi selipar masjid. Jangan kata curi selipar masjid, dia curi pula selipar tuan guru yang datang ngajar. Kalau yang katanya hobi tu, tak ke mangkuk liban limu kita dibuatnya. Itu yang paling kita takut sekali. Di akhirat nanti tak ada yang boleh bela kita melainkan amal baik kita sahaja. Sebab itu tuan-tuan, kita kena buat amal baik ini supaya kita tidak terperangkap teruk di akhirat nanti. Jangan terperangkap di akhirat tu apa, kita dah tak ada masa siapa nak bela kita. Kita semua ditunjukkan di depan oleh orang semua sekalian manusia tengok kita. Apa yang kita buat, semua orang tengok. Jangan katakan di akhirat, di kubur pun tak ada siapa tolong kita. Sebab itu yang tadi Khatib baca hadis dalam khutbah tadi, bila mati seorang manusia, terputus segalanya melainkan tiga perkara. Tiga perkara dia yang akan bantu dia. Antaranya dia punya sedekah. Kalau dia rajin sedekah ke masjid ni, orang pakai harta dia untuk manfaat manusia lain, dapatlah dia pahala dalam kubur. Kemudian ilmu yang dia sampaikan menjadikan orang mengamalkan perkara yang baik, maka akan berlakulah pahala dapat kepada dia ketika dalam kubur. Yang ketiga, doa anak soleh. Doa anak kita esok, doa kita bertuah kalau anak doa. Kalau anak tak doa, anak kita pun tuan-tuan tengah ini bolehlah dia doa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Tengah ini, esok mati belum tahu. Tengah ini pun pasal kita ngabur kan. Doa dua ibu bapa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Takut esok kita dah tak ada, agak dia doa lagi. Takut dia tak doa. Itu yang kita risau. Seorang manusia ini ada 3 teman yang paling rapat dengan dia, kata Rasulullah. 3 teman ini akan mengikut hantar dia di kubur nanti. 3 teman ini. Yang pertama, ahluh, kata Nabi, ahli keluarga dia. Yang kedua, kata Nabi, malu, reta dia, harta dia akan ikut hantar pergi ke kubur nanti. Yang ketiga, amaluh, amalan dia. 3 perkara ini ketika kita esok mati, 3 ni ngikut ngantar ke kubur. Bini kita, anak kita, itu namanya ahlu, ahli keluarga kita, ikut hantar ke kubur. Kemudian yang kedua, malu, reta kita, bini kita, anak kita naik kereta kita, beli BMZ kereta, bukan BMW dah, BMZ, memang mahal keretanya, lawa, special edition, bawa pergi hantar kita ke kubur. Malu. Yang ketiga, amalu, harta kita, amalu, amalan kita ikut hantar sekali. Dan Nabi kata, daripada 3 tempat yang ada dalam kita ni, yang nunggu sampai bila-bila hanya amalan sahaja. 2 ni cabut. Bini, anak, balik harta kita, balik naik kereta yang kita beli mahal tu, balik ninggal kita, tak ada pula dia nunggunya. Itu kalau suami yang mati, kalau kita mati. Sesilap bini tu balik, dipakai kereta habis dah, dicari lagi lain, dia kahwin lebur, laki lain bawa kereta kita. Itu kalau bini, kalau isteri mati, kalau suami mati. Kalau bini mati, kita yang apa, bini mati, apa hari sangat kita apa, kita sedih pun, main sedih kita. Ni cerita pasal tu. Itu cerita juga orang lelaki ni. Saya bukanlah cakap benda ngecek, tapi kebiasaan ni saya tengok realiti macam tu. Orang perempuan ni cerita lain. Orang perempuan ni kalau dia mati laki, dia tak kahwin pun bagi dia tak heran. Tapi orang lelaki ni, kalau dia dah mati bini,
Kebiasaan saya tengok nangis ni 2 hari je. Nitik-nitik air mata, ya Allah sayangnya. 2 hari nitik-nitik air matanya. Makan tu royak penuh dalam pinggan nasi tu dengan air matanya. Cukup 2 hari, alio boleh. Pasal orang nak cari mengganti. Itu masalahnya. Itu kebiasaan lah. Hidup lah kata semua. Kebiasaannya orang lelaki pun gitu. Dia tak macam orang perempuan. Kalau dia sedih pun habis edah belum tentu lagi dia kahwin. Seorang perempuan ni saya tengoknya biasa tu ada banyak. Orang perempuan kalau mati lagi jarang. Ada yang kahwin tu ada juga. Yang tak kahwin pun ada juga. Sebab dia pun tak heran sangat. Orang lelaki hidup. Orang lelaki hidup 2 hari. Paling lama 2 hari je. Orang tu udah alio pula melilih. Udah lah tu. InsyaAllah tuan-tuan, terakhir pada malam ini kita kena ingat segala apa yang saya sampaikan pada malam ini itu adalah berkaitan dengan situasi yang berlaku di akhirat nanti. Balik kita di rumah, kita fikir adakah kita mampu menjawab soalan-soalan itu dengan benar dan yakin agar kita ini dapat membawa diri kita ke tempat yang bahagia di akhirat, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sebaliknya. Kita balik, kita fikir. Okey. Dan saya teringat satu rangkap lagu daripada kumpulan UKIS. Apa kata dia? Harus diingat, kita hanya musafir yang didatangkan hanya sementara, menghunikan alam dan pasti akan dijemput untuk pulang. Itu kita ni, itulah kehidupan kita ini sebenarnya hanya persinggahan, musafir di atas muka bumi ini untuk seketika, dan yang pastinya akan dijemput pulang ke hadap Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk majlis kita pada malam ini dengan membaca tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.